Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada kali ini kita akan meneruskan lagi perbincangan dalam 7.2 iaitu pelan dan donghakan. Okay, kalau sebelum ni kita dah lihat berkaitan dengan bagaimana hendak melukis donghakan depan, donghakan sisi dan juga pelan. Okay, kali ini kita akan sambung lagi dengan bagaimanakah anda mensintesis pelan dan donghakan suatu objek dan melakar objek tersebut. Okey, maksudnya kali ini dia bagi semua donghakan pelan, depan dan juga sisi. Kita kena lukis gambar tersebut dalam bentuk 3 dimensi. Kita tanpa buang masa, kita tengok pada uji minda 7.2b. Soalan nombor 1. Okey, diberi donghakan depan, donghakan sisi dan juga pelan. Okey, kita kena lukis balik. Pertama sekali saya sediakan satu ruangan 3 dimensi mengikut ukuran yang diberikan. Kita sediakan saiz kotak tersebut. Okey, kalau kamu tengok ukuran yang saya letak dekat sini adalah 5, ini 2, ini 6. Kenapa? Ini adalah donghakan depan kan. Panjang adalah 5 dan tinggi kalau kita hitung adalah 6. Okey. Sebab tu saya sediakan tapak depan tu adalah 5 kali 6. Okey. Kalau yang sebelah sisi, kenapa saya lukis begitu? Sebab donghakan sisi ni dia terletak pada sukuan yang kedua. Okey. Kalau donghakan sisi ni pada sukuan yang kedua, apa maksudnya? Maksudnya adalah dia dilihat dari kanan ke kiri. Di sini ada pembetulan Pembetulannya adalah sepatutnya garisan ini adalah garisan putus-putus. Baik. So selalunya apa yang saya akan buat adalah saya akan lihat pada donghakan depan, okey, dan gabungkan dengan donghakan sisi, okey, dan lihat pada pelan. Selalunya kita takkan terus lukis lah. Okey. Selalunya kita akan cuba buat lakaran dekat tepi. So kalau tengok macam ni, okay, selalunya kita buatlah pandangan depan yang dia bagi tu kan. So saya rasa dia macam ni. Okay. Kemudian bila tengok sisinya, maksudnya dia adalah sama lebar. So kalau dia sama lebar, saya tarik je lah. Kan dia sama lebar. Okay. So ini donghakan depan nampak dah betul dah. Donghakan sisi pun nampak dah betul dah. So kalau tengok daripada atas, ya memang ni patutnya putus-putus kan. So maksudnya inilah jawapan dia. Okey, itu adalah lakaran kasar. Jadi seterusnya apa yang kita buat, kita transfer lah pada ruang jawapan. Jadi gambar dia akan jadi lebih kurang begini. So yang tersembunyi kita akan buat dengan garis putus-putus. Okey, selesai. Jadi kalau saya nak labelkan bucu-bucu tersebut, H, ini G. Saya buat daripada atas kan. Jadi saya rujuk dekat pandangan pelan dulu. H, G. So sini I, bawah dia L. Sini J, bawah dia K. Ini E. Ini D, bawah dia A. Ini C, bawah dia B. Okay. Dan last kali ini F. Ini adalah contoh jawapan yang lengkap. Okay, dengan garisan padu, garisan sempang serta bucu-bucu semuanya dilabelkan. So ini adalah untuk soalan 1. So seterusnya kita lihat kepada soalan nombor 2. Okay, yang ni saya mengelak sikit sebab saya dah buat siap-siap yang bahagian atas. Sebab saya tak ada jangka lukis kan. So saya buat bahagian bulatan tu saya buat awal-awal. Jadi diberi donghakan depan, donghakan sisi dan juga pelan. Right, seperti biasa dah sediakan satu lakaran 3 dimensi.
Okey. Sebelum kita buat pada ruang jawapan, selalunya kita boleh conteng dululah. Okey, selalunya macam mana saya nak dapatkan idea? Selalunya kita mulakan dengan buat dongakan depan. Dongakan depan macam ni lebih kurang. Kan, lepas tu tengok sisi. Sisi nampak rata je. Maksudnya ni semua just tarik ke belakang je lah. Kan, sisi nampak rata macam ni je. So maksudnya just tarik ke belakang. Kemudian bila tengok daripada atas, betul tak nampak dua ni? So, 1, 2. Dan semuanya adalah garis padu, tak ada putus-putus. Okey. Jadi, inilah jawapannya. Right? Dan apa yang kita buat seterusnya adalah kita transfer kepada ruang jawapan. Okey, saya dah buat sikit yang bahagian lengkung. So, saya habiskan. Yang semi silinder tu berapa ukuran? Yang semi silinder tu jari dia 2. Sebab saya dekat sini saya tak boleh nak buat 10 kali 10. Jadi saya gunakan satu unit ni sebenarnya adalah 2 cm. Ni saya wakilkan ni satu unit ni adalah 2 cm. Okey, yang silinder tu kenapa saya tahu dia punya bulatan dia berjejari 2 cm? Sebab ni 4 kan? Maksudnya ini pun 4. So separuh daripada 4 adalah 2. Okey. So gunakan jejari 2. Ni yang lengkap lah ni. Termasuk dengan garisan padu dan juga garisan sempang. Okey. Dan untuk melabel, selalunya saya akan gunakan, ini peribadilah selalunya kalau saya nak label, saya akan gunakan pandangan pelan untuk label. So mulakan dengan atas ni. Ini G, bawah dia F. Okey, sebab dia tulis G, F dulu kan. Ini J, bawah dia E. Ini D. Okey, ini H, bawah dia A. Ini I, bawah dia B. Dan ini C. Baik. So ini adalah yang lengkap. Antara tips yang boleh dikongsikan tadi, sediakan ruang jawapan tu dalam bentuk kuboid, ikut ukuran dia. Kemudian buat satu contengan lakaran dekat sebelah tepi. Okey, bila dah rasa betul mengikut semua dongakan depan, sisi dan pelan, baru kita lukis pada ruang jawapan. Okey, digalakkanlah untuk lukis semua sisi. So yang terselindung tu lukis dengan garis putus-putus. Dan digalakkan juga untuk label semua bucu. Okey, baik Jadi ini adalah bagaimana kita mensintesis. Tajuk tadi kan, ini adalah bagaimana kita mensintesis dongakan depan, sisi dan juga pelan, dan kita lukis mengikut lakaran yang diberikan dalam bentuk 3 dimensi. Baik. Jadi seterusnya kita akan lihat kepada penyelesaian masalah. Okey, untuk penyelesaian masalah dia akan ulang balik apa yang kamu dah buat daripada 7.2a, iaitu bagaimana untuk melukis dongakan depan, dongakan sisi dan juga pelan. Cuma dia ada disertakan dengan soalan-soalan tambahan. Jadi saya akan terus pergi kepada uji minda 7.2c. Untuk soalan 1, raja di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi empat sama ABCD terletak pada suatu sata mengufuk. ABN, KJGF ialah kerata rentas seragam prisma tersebut. Lukiskan dengan skala pelan dongakan pada sata mencancang selari arah B dari arah X dan juga dari arah Y. Ini maksudnya pelan sisi dengan depan lah. Okey. So pada minggu lepas, dan juga pada video yang lalu saya ada kongsikan bagaimana untuk menentukan di mana kita nak lukis setiap dongakan tersebut. Okey. So saya ulang sekali lagi.
kita anggap kepala ini sebagai objek. Okey, dan nampak dia tunjuk jari ke arah objek. Itu bermaksud dia tunjuk pandangan dari arah kanan ke kiri. Kiranya objek dilihat dari arah kanan ke kiri, maka dongakan sisinya mana? Tengok di manakah tangan itu ditunjukkan. Kiranya objek dilihat dari arah kanan ke kiri, maka dongakan sisi akan dilukiskan di sini. Sini tu mana? Sukuan yang kedua. Jadi ini adalah dongakan sisi. Okey. So bila tangan tu dia bawa turun ke bawah macam tu, okey, garis lurus yang bersudut 45 darjah. Jadi 45 darjah dilukis pada sukuan yang ketiga. Okey, so bila kepala ni dia tengok bawah, dia akan nampak satu pandangan daripada atas. Pandangan atas dipanggil sebagai pelan. Okey, dan sekiranya dia lihat ke depan, dia akan nampak dongakan depan lah. Okey, so itu antara cara yang boleh dikongsikan. Bagaimana kita nak melukis dongakan tertentu pada sukuan yang tertentu. Sebagai permulaan, kita digalakkan untuk mulakan dengan melukis pandangan pelan. Okey, pada masa yang sama, sambil lukis pandangan pelan, sambil itu kita juga bina garisan halus untuk membantu untuk melukis dongakan yang seterusnya. Okey. So sentiasa mulakan dengan pelan, lepas tu digalakkan untuk buat dongakan depan. So ada nampak garisan yang telah dibina tu. Jadi sambung je lah buat dongakan depan. Okey, memang saya selalunya kalau nak label bucu, saya akan ikutlah sama ada putaran arah jam ataupun putaran lawan jam. Kerana kalau main label suka-suka, takut ada bucu yang kita tertinggal. So label bucu pun saya akan ikut arah putaran lah. Okey, tak kisahlah lawan jam ataupun arah jam. Okey, dan saya akan akhiri dengan melukis dongakan sisi. Right, masih lagi ada garisan yang belum digaris, iaitu daripada garisan 45 darjah ke sukuan yang kedua. So, tarik saja. Sebab tu pentingnya garisan-garisan halus ni. Okey, kerana apa? Macam contohnya yang garisan ni. Yang ni. Garisan yang ni, kalau tengok pada lakaran, ada. Tiba-tiba ada garisan halus kan? Tapi bila kita lihat daripada arah sisi, mana ada? Okey, sebab dia tersembunyi. Jadi yang itu kita kena letak garis putus. Okey, soalan B. Prisma tegak ini merupakan hasil daripada sebuah kuboid dengan ukuran 5 kali 5 kali 6. Okey, sebuah prisma tegak lain JG, KN, ML, IH telah dikeluarkan daripada kuboid. Hitungkan isi padu prisma yang tinggal. Maksudnya dia minta kita untuk cari isi padu yang ni. Saya lukislah ya. Ni. Dia suruh cari isi padu ni. Apakah bentuk ni? Ini adalah bentuk prisma dengan kerata rentasnya adalah berbentuk trapezium. Nampak? Ni trapezium. Okey, prisma ni dikeluarkan. Okey, jadi dia suruh hitung isi padu prisma ini. Okey. So macam mana nak hitung isi padu prisma yang dikeluarkan? So yang pertama, kita ketahuilah pada prisma tersebut apakah ukuran prismanya. Sebab isi padu prisma adalah luas kerata rentas darabkan dengan lebar. Okey. So luas kerata rentas
Jadi tinggi dekat sini adalah 5. Ini 2. Sisi yang selari dia dekat sini. So yang ni berapa ni? Ni adalah 4. Macam mana saya tahu 4? Sebab kuboid ni 5. Dah keluarkan 1. So tinggallah 4. Dan dah tahu panjang dia berapa? 5. Okey. So untuk soalan B1, isi padu adalah sama dengan luas trapezium tersebut, iaitu 1/2 didarabkan dengan hasil tambah dua sisi yang selari, 2 tambah 4, didarabkan dengan tinggi, didarabkan lagi dengan lebar tersebut, iaitu 5. Okey, jadi isi padu prisma tersebut adalah 75 cm padu. Okey, nombor 2, nisbah isi padu prisma. Okey, yang warna merah dengan isi padu prisma yang tinggal. Nisbah isi padu prisma adalah 75. Yang tinggal nak kira senang saja, iaitu 5 darab 6 darab 5 tolak 75. Ni semua ni adalah isi padu prisma yang tinggal. Jumlah isi padu yang saya kurangkan ni adalah jumlah isi padu. Tolakkan isi padu yang dikeluarkan, iaitu 75. So tinggallah isi padu yang tinggal. So 75 kepada 5 darab 6 darab 5 tolak 75 adalah sama dengan 75 juga. Okey, isi padu prisma yang tinggal pun sama 75. Jadi apa nisbah dia? 1 kepada 1. So inilah jawapan untuk soalan B2. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 2 dalam uji minda 7.2C. Sekali lagi, ini masih lagi pandangan dari arah kanan ke kiri. So masih lagi sama macam soalan 1. So bermaksud ini adalah pelan, ini adalah depan, dan ini adalah sisi. So sentiasa mulakan dengan melukis pandangan pelan. Okey, dah siap pandangan pelan. Sukuan sangat-sangat membantu. Tapi kalau dalam peperiksaan dia bagi jenis macam senian A, 1, 2, 3 kan, sebenarnya tak payah buat sukuan. Okey, sukuan ni sebenarnya membantu. Kalau pelajar itu sendiri dah nampak macam mana nak lukis pelan dan juga sisi serta depan tanpa bantuan sukuan, silalah teruskan. Tiada masalah. Okey, so lepas buat pandangan pelan, kita akan buat pandangan depan. So ini adalah dongakan depan. Baik, so seterusnya kita akan lukis dongakan sisi. Okey, sambungkan dahulu garisan halus daripada sukuan 45 darjah tu, sukuan yang ketiga kepada sukuan yang kedua. Okey, jadi ini adalah soalan 2A, 1, 2 dan 3 melukis unjuran-unjuran tersebut. Okey, seterusnya pergi kepada soalan B. Ukur panjang CD, CG dan juga DG pada pelan, dongakan X dan juga dongakan Y. So CD pada pelan adalah ini. Okey, berapa ukuran dia? Saya gunakan teorem Pythagoras. Ini 2 kan, ini 2, ini 3. So punca kuasa 2, 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, dapatlah 3.61. Okey, saya mengelak sikit lah, maksudnya saya gunakan teorem Pythagoras, saya tak ukur. Okey, ni 3.61. Lepas tu dia suruh ukur CG pula.
CG pun saya tak ada ukuran, so saya kira juga mengelat. Ini adalah 2, ini adalah 4. Okey, ini tadi adalah 4.47. Okey, kemudian dia suruh kira DG. DG pada dongakan sisi. Okey, ini 3, ini 4. So, ini 5 lah. Okey. So, B dia suruh ukur, tapi saya tak ukur lah, saya kira. Alright. So CD adalah sama dengan 3.61. 3.61 kira, tapi bila ukur secara logiknya pembaris kamu hanya mampu mengukur macam ni je lah, satu tempat perpuluhan. So 3.6. Okay. So CG kalau kira adalah 4.47. Tapi kalau pembaris kamu tak mampu nak ukur 4.47. Okay. So apa yang kita boleh ukur, saya akan ambil yang terdekat lah, 4.5. Okay. Dan juga DG 5, memang 5 lah. Okay, jadi ini adalah ukuran-ukuran. Dengan menggunakan teorem Pythagoras, kamu tak ukur pakai pembaris. Tapi jawapan tu biarlah logik ikut ukuran pembaris. Okay, itu maksud saya. Okey, soalan C. Gunakan cara lain untuk menghitung panjang. So, cara lain adalah dengan menggunakan teorem Pythagoras. So, CD tadi guna teorem Pythagoras adalah 3.61. So, CG adalah sama dengan 4.47 dan DG adalah sama dengan 5. Okey, soalan D. Ujuran ortogon manakah yang mempamerkan nilai sebenar sudut AEF, sudut AFE, sudut BCG, sudut BGC, sudut BCD dan sudut BDC. Sebenarnya kita kena tengok satu-satu. Okey. Kita ada 3 unjuran, iaitu pelan, kita ada depan dan kita ada sisi. So apa yang kita nak kena buat? Okey, patuh kepada soalan nilai sebenar yang mana. Okey. Sudut AEF, kalau tengok pada objek, sudut AEF adalah yang ini. Sekiranya dilihat dari dongakan dari arah Y. Arah Y adalah dongakan sisi. Mana sisi? Sini. So, sudut AEF sebenarnya terletak pada dongakan sisi. Macam itulah, kita kena tengok satu-satu. Seterusnya, sudut AFE. Sudut AFE ini pun sama juga, sesuai dilihat pada dongakan sisi. Kerana dongakan sisi ini saja yang memberikan nilai sebenar pada sudut tersebut. Seterusnya, sudut BCG. So, sudut BCG dapat dilihat daripada dongakan depan. So, sudut BCG di sini. Dan sudut BGC. Sudut BGC juga dapat dilihat daripada dongakan depan. Okey, 2 sudut yang seterusnya adalah sudut BCD dan juga sudut BDC. So, sudut BCD dapat dilihat daripada pandangan pelan. Manakala sudut BDC dapat dilihat juga daripada pandangan pelan. Okey, jadi selesai untuk soalan nombor 2D dan selesai juga untuk latihan 7.2C. Okey, diharap video ini dapat memberi manfaat kepada pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.